Iya, teman-teman puan-puan, kita telah pun masuk ke dalam drafting phase di antara kedua-dua pasukan, di mana sekarang ini kita menyaksikan Fox Sura yang akan mendapatkan band yang pertama dan Bounty Junior yang akan melakukan band yang kedua sebentar saja lagi, di mana ini adalah grand final teman-teman puan bagi HSN Hari Sukan Negara 2023 Grand Final peringkat negeri Sarawak, di mana pemenang akan mewakili negeri Sarawak bagi peringkat kebangsaan pada minggu hadapan. Sebenarnya maafkan saya, bukan ujung tahun tapi pada minggu hadapan, di mana pemenang di antara Fox Sura maupun Bounty Junior, pemenang akan mewakili negeri Sarawak kebangsaan. Jadi sekarang ini kita kembali semula ke dalam drafting, di mana first band daripada Fox Sura sebentar tadi telah pun mengeluarkan Valentina, manakala Bounty Junior pula mengeluarkan Matilda selaku band yang pertama. Tidak mahu membiarkan Matilda ini jatuh ke tangan Ikhwan, di mana sebagaimana kita sedia maklum juga sebenarnya, hero-hero support Roma pada patch kali ini bukan antara hero yang memiliki kelebihan dalam patch yang terbaru pada ketika ini. Jadi ya, sudah pastinya Matilda yang turut dibuffkan pada patch baru-baru ini akan menjadi fokus utama untuk dikeluarkan maupun diambil selaku pick yang akan diutamakan oleh pasukan. Dan Angela pula dikeluarkan oleh Fox Sura sebentar tadi selaku band yang kedua, di mana Angela yang turut memiliki kelebihan untuk melakukan heal, malah dengan ultimate yang dimiliki juga Hardguard yang boleh memberikan sedikit sebanyak kekebalan, terutamanya jika pasukan lawan menggunakan hero jungler seperti fighter seperti Fredrin maupun Martis. Jadi kelebihan itu sudah pasti ada. Jadi terus saja Angela dikeluarkan dan Terizla menjadi fokus pula untuk Bounty Junior untuk mengurangkan hero pool EXP bagi pasukan Fox Sura. Dan pick yang pertama sebentar tadi daripada Kai terus mendapatkan Iritel. Kalau sekarang ini pick yang pertama untuk Bounty Junior, Zato mendapatkan Paquito selaku EXP. Saya kira pada waktu ini untuk Bounty Junior, LNG menguncikan Frederick selaku pick yang kedua untuk pasukan beliau. Dan sekarang ini apakah jawapan pula daripada Fox Sura, Nizu dan juga Yujisu? Apakah mereka juga akan menunjukkan hero EXP mereka pada awal-awal pada waktu ini dengan ketiadaan Terizla? Kemungkinan besar boleh mendapatkan hero seperti Lapu-Lapu maupun Yuzong juga, hero yang May the world come to life. Tetapi Rafaela yang akan diberikan tumpuan, diberikan keutamaan untuk Ikhwan mendapatkan hero ini selaku Roma mereka. Dengan adanya Holy Baptism sebenarnya yang dimiliki oleh Rafaela, boleh memberikan healing serta memberikan sedikit movement speed kepada alih-alih pasukan yang lain. Jadi keutamaan terus didapatkan oleh pasukan Fox Sura. Dan sekarang ini Nizu Kanairu yang dipilih selaku EXP mereka bagi menghadapi Zato. Saya kira yang akan menggunakan Paquito. Dan Bounty Junior pada waktu ini Jin Side. Saya kira dengan adanya Rafaela, mungkin sebenarnya Bounty Junior boleh mendapatkan hero seperti Baxia di sini, tapi kemungkinan dengan adanya Fredrin, tapi boleh sih sebenarnya Fredrin digunakan selaku Romo, tapi tidak nampaknya Post 1 Caesar, Post 1 nampaknya yang akan diberikan terlebih dahulu Ixia selaku gold laner pasukan Bounty Junior untuk menghadapi Iritel yang diambil oleh Kai di bahagian gold. Dan sekarang ini Arix yang akan melakukan ban yang terakhir untuk Bounty Junior. Dengan sekarang ini Fox Sura belum memiliki jungler serta mid laner mereka. Valentina telah pun dikeluarkan, mungkin boleh menggunakan hero seperti Lilia saya kira, jika mereka tidak mahu mobility atau kelebihan yang digunakan. Tetapi nampaknya Martis ini akan terlebih dahulu dikeluarkan oleh Bounty Junior bagi mengelakkan hero ini jatuh ke tangan Rip, tidak bagi digunakan di bagian jungle. Dan Rip pula ban yang terakhir untuk Fox Sura. Bounty Junior belum memiliki Roma beserta mid laner juga pada saat ini. Apakah hero yang akan mereka keluarkan? Mungkin boleh menggunakan hero seperti Bagja sekira, tapi Digi yang akan dikeluarkan. Jadi adakah ini bermaksud Fox Sura akan menggunakan hero di bagian jungle yang memiliki mobility untuk melakukan crowd control pada waktu ini? Sama-sama kita saksikan sebentar saja lagi. Kita fokus pada Jin Side terlebih dahulu.
untuk pick yang keempat bagi Bounty Junior. Seperti mana yang saya katakan, Baxia masih lagi terbuka jika mereka ingin gunakan di bahagian jungle. Tapi Arix diberikan keutamaan untuk mendapatkan Faramis di sini selaku match ataupun mid laner pasukan Bounty Junior. Dan Rip menunjukkan Akai seperti mana yang saya katakan, hero yang memiliki mobility untuk melakukan setup maupun crowd controlnya cukup besar dengan pengeluaran Digi. Jadi Akai adalah antara pick yang cukup baik untuk mereka. Dan Xavier dikuncikan selaku mid laner untuk pasukan Foxura dan Akai selaku jungler untuk pasukan mereka. Dan sekarang ini Jinsight yang akan melengkapkan pick untuk pasukan Bounty Junior. Mereka belum lagi memiliki Roma saya kira di sini, melainkan Super Energy akan menggunakan Frederick ini selaku Roma ataupun Arix akan menggunakan Faramis selaku Roma. Tapi kita akan saksikan apakah hero terakhir yang akan dibawa masuk oleh Bounty Junior pada waktu ini untuk memberikan jawapan kepada pengambilan Akai selaku jungler untuk pasukan Foxura. Masih lagi ada 15 saat untuk mereka, tetapi namanya Jinsight memilih Minotaur di sini, memandangkan dia dengan ketiadaan Digi. Minotaur juga merupakan antara pick yang cukup baik untuk mereka gunakan. Dengan nampaknya Fredrin yang akan digunakan oleh Jinsight selaku jungler untuk Bounty Junior. Jadi inilah dia line up di antara kedua-dua pasukan. Masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki crowd control mereka yang tersendiri. Dengan adanya kelebihan juga untuk Foxura, dengan adanya Rafaela yang boleh memberikan healing, manakala Bounty Junior yang memiliki Faramis yang memiliki ultimate Nether Realm juga yang boleh untuk memberikan sedikit sebanyak bukan healing tetapi ekstra nyawa sebenarnya untuk alih pasukan yang lain sekiranya menghadapi kematian ataupun nyawa yang tinggal sedikit saja. Jadi itulah dia drafting yang telah pun lengkap di antara kedua-dua pasukan. Siapakah yang akan menguncikan mata pertama di dalam Best of 5 bagi Grand Final untuk Hari Sukan Negara 2023 MLBB peringkat Negeri Sarawak? Sama-sama kita saksikan. Kita telah pun masuk pada waktu ini ke dalam Line of Dawn untuk menyaksikan game yang pertama Grand Final kita, yang akan mempertemukan di antara Foxura Esports menentang Bounty Junior. Siapakah yang akan mengungguli mata yang pertama? Dengan Bounty Junior yang akan bermain di bagian berwarna merah, manakala Foxura Esports akan menguasai bagian berwarna biru. Sekarang di bagian tengah, Arix bersama dengan Superlan NG, Yuji Suda, Ikhwan juga cuba untuk melakukan clearance yang cukup cepat sebenarnya. Satu rotation yang saya kira masing-masing memberikan tumpuan sebenarnya di bahagian mid, manakala Kai dan juga Post One di bahagian bawah. Badan Berdizato akan bertemu dengan Nizu pula di bahagian atas. Masing-masing melakukan rutin, nampaknya tidak sebarang agresif movement sebenarnya daripada kedua pasukan, dengan tidak sebarang rusuhan yang akan cuba lakukan. Oh, baru saya cakap tiada rusuhan, tetapi lihatlah kedudukan pada Superlan NG dan juga Arix cuba untuk mencuri sedikit sebanyak khazanah hutan milik pasukan Foxura pada waktu ini. Walaupun cuba untuk mencuri green buff, tetapi itu sudah cukup sebenarnya untuk mereka memberikan sedikit masa untuk melambatkan farming pada pasukan lawan. Dengan Jinsight tidak menghadapi apa-apa tekanan, tapi Post One pada waktu ini Flicker guna pakai, hampir ditangkap oleh Rip dan juga Kai sebentar tadi, tapi masuk di bagian tengah Ikhwan cuba untuk ditangkap. Shadow Stampede menampakkan beliau sebentar tadi, nyawa sangat rendah, hampir sahaja beliau dijatuhkan oleh ahli pasukan daripada Bounty Junior. Tangkapannya cukup kemas sebentar tadi, di mana sedikit offside sebenarnya kedudukan daripada Ikhwan. Beliau cuba untuk membuka map bagi memberikan info kepada ahli pasukan yang lain, tetapi dengan adanya kehadiran 3 orang pemain daripada pasukan lawan yang hampir meragut nyawa beliau sebentar tadi. Dan sekarang ini pula lihat kedudukan kedua pasukan cuba untuk menguasai di bahagian atas bagian sungai. Zato diberikan tekanan, sprint digunakan pakai untuk melarikan diri. Dengan Turtle yang akan hidup sebentar saja lagi, kedua pasukan sudah pastikan memberikan tumpuan, tetapi nampaknya Rip cuba untuk menguncikan blue buff milik beliau terlebih dahulu dengan maaf saya bukan Super Ninja tetapi Jinsight yang akan cuba untuk memulakan Turtle ini. Tapi adanya Nizu di situ, Nizu dikepung 4 orang pemain pada waktu ini. Beliau dijadikan first blood untuk terhadap Nizu. Ikhwan terpaksa mengundurkan diri sebentar tadi, tapi sekarang ini 4 berlawan dengan 3 di bagian Turtle. Siapa yang akan dapat menguncikannya? Walaupun sekarang ini Rip sebenarnya memiliki kelebihan dengan masih lagi adanya Heavy Spin, tapi masuk di situ. Oh, Heavy Spin berjaya melalui retribution cukup baik daripada Rip, berjaya untuk menguncikan Turtle yang pertama. Satu stun dilepaskan Ikhwan, satu tumbukan daripada Zato memastikan kill, memastikan Turtle tersebut bukanlah kerugian untuk mereka. 2 berbalas kosong kill pada waktu ini.
Seri juga bagi saya boleh dikatakan di antara kedua pasukan dengan Foxura berjaya untuk menguncikan Turtle, tetapi Bounty Junior memastikan bahawa mereka juga mendapatkan sesuatu melalui kill. Dengan kita lihat pada waktu ini ekonomi lebih memihak kepada Bounty Junior walaupun tidak jauh sebenarnya. Perbezaan gol di antara mereka masih lagi boleh mengejar sebenarnya jika Foxura pada ketika ini mampu untuk memberikan tekanan yang lebih sedikit. Superland NG cuba untuk memberikan tekanan terhadap Rip pada waktu ini, tapi beliau pula menerima damage cukup besar. Superland NG adanya healing sedikit untuk beliau sendiri, tetapi sekarang ini Nether Realm dibuka walaupun Running Light tidak mengenai sesiapa. Rip diberikan tumpuan oleh Jinsight, terpaksa untuk berundur memandangkan adanya ahli-ahli pasukan daripada Foxura yang datang memberikan bantuan. Tapi lihat kedudukan daripada Zato yang telah melakukan rotation dengan cukup cepat pada waktu ini, melakukan cutting lane yang cukup jauh, memberikan beliau kebebasan untuk bergerak ke mana-mana sahaja bagi memberikan bantuan, terutamanya ke bahagian mid lane untuk memberikan bantuan kepada Arik sebenarnya di dalam melakukan pembersihan minion. Nizu cuba untuk melakukan cutting lane, tapi ada Jinsight di situ untuk menghalang beliau. Tapi lihat kedudukan Zato masih lagi bergerak dengan nakal pada waktu ini di bahagian tengah. Arif cuba untuk melakukan satu terhadap Arix. Jinsight kedua pasukan nampaknya masih lagi bermain dengan lebih berhati-hati, tidak melakukan apa-apa team fight. Tapi sekarang ini Rip dijumpai oleh Arix. Oh, masuk di situ Rip, terbuat perangkap satu minuman race. Walaupun adanya heavy spin cuba dibuka, ditangkap di situ Jinsight berjaya meloloskan diri Rip. Hampir saja nyawa beliau diragut sebentar tadi oleh pasukan daripada Bounty Junior, tapi heavy spin menyelamatkan beliau daripada diruntuhkan nyawanya dengan Turtle yang telah hidup dimulakan oleh Bounty Junior. Rip sebentar tadi cuba untuk diganggu oleh Superland NG, cuba untuk dipaksa menggunakan retribution, tapi masih lagi beliau mampu untuk mendapatkannya. Tapi sekali ini Zato memberikan tumbukan di situ, masuk LNG. Turtle menjadi tumpuan, Downing Light dilepaskan. Rip terpaksa untuk bunuh, Nether Realm terpaksa juga dibuka untuk menyelamatkan nyawa oleh pasukan lain Bounty Junior. Foxura telah pun tiba 5 berlawan 5 pada waktu ini, tapi Superland NG yang akan dijatuhkan. Double kill untuk Nizu, menghalau oleh pasukan Bounty Junior untuk berundur. Dengan Turtle terbuka luas untuk Foxura pada ketika ini, kemenangannya besar untuk mereka, berjaya untuk mendapatkan 2 orang pemain daripada pasukan lawan. Malah Turtle juga menjadi milik mereka. Sedikit kesilapan daripada Bounty Junior sebentar tadi, malah dengan Foxura iaitu Rip yang menggunakan Akai dengan baik sebentar tadi berjaya untuk menghalau oleh pasukan lawan daripada terus masuk di dalam team fight tersebut. Malah blue buff juga telah pun dicuri oleh beliau sebentar tadi. Dengan tumpuan akan cuba untuk diberikan di bahagian goal oleh Foxura. Mereka hampir meratah turret tersebut. Zato masih lagi cuba untuk pertahankan bahagian atas pada waktu ini dengan Nizu berjaya untuk membersihkan minion dengan secepat yang mungkin. Kemungkinan besar akan cuba untuk melakukan rotation ke bahagian tengah, tapi tidak. Nampaknya di bahagian bawah yang lebih rancak untuk kedua pasukan pada waktu ini dengan Superland NG bersama-sama dengan Ikhwan cuba untuk melakukan babysitting terhadap marksman milik mereka dengan itemization. Kita perhatikan pada waktu ini dengan Kai telah menyiapkan Husklaw pada waktu ini, manakala Poswan telah pun menyiapkan juga Corruption Sight. Masing-masing memiliki item masing-masing, tetapi jika kita lihat pada segi EXP lane pula, Zato terlebih dahulu menyiapkan item defense. Tapi sekarang ini kita lihat pertarungan yang berlaku. Arix yang sekarang dah killing spree untuk Nizu sebentar tadi. Rip sang naga hitam dibuka. Jinsight menerima nasib yang sama. Kai mendapatkan satu kill. Nizu cuba untuk mengejar Superland NG walaupun ada minuman rage, tetapi mega kill dipastikan untuk Nizu. Tapi tembakan shutdown didapatkan oleh Poswan sebentar tadi. 2-1 masih lagi kemenangan. Satu tim fight cukup kemas daripada Foxura. Rip cuba untuk mendapatkan tarik di bahagian tengah ini, tapi Zato berjaya untuk membersihkan minion secepat yang mungkin untuk mengelakkan turret tersebut jatuh menjadi milik pasukan lawan. Tetapi di bahagian bawah, Foxura telah pun berjaya untuk meratah satu turret milik Bounty Junior pada waktu ini. Kelebihan untuk mereka di bahagian goal dengan pengawalan map dimiliki oleh Foxura, tetapi di bahagian atas pula berjaya untuk dimiliki oleh Bounty Junior. Dengan Turtle yang ketiga akan hidup sebentar saja lagi. Tumpuan di bahagian tengah cuba untuk bersihkan minion cepat yang mungkin, tapi Poswan menghadapi tekanan di bahagian bawah pada waktu ini, menerima damage cukup besar daripada Kai. Terus saja barrage dibuka. Kai piu-piu hampir saja dijatuhkan sebentar tadi, tetapi berjaya untuk menyelamatkan diri. Turtle menjadi tumpuan. Superland NG menerima damage cukup besar, cuba untuk diburu Ikhwan dan kill berjaya didapatkan. Rip menguncikan Turtle yang ketiga. Arix menjadi tumpuan pada waktu ini. Nizu, bukan Nizu tapi Ikhwan yang mendapatkan double kill. Jinsight cuba untuk melawan pada waktu ini, tetapi masih lagi ditekan oleh 2 orang pemain. Zato
sedikit lambat untuk tiba memberikan bantuan. Beliau menerima nasib seterusnya. 3 orang pemain mengejarnya pada waktu ini. Zato terpaksa merelakan nyawa beliau untuk diambil oleh alih-alih pasukan lawan untuk dikembalikan semula ke dalam base. Kemenangan yang besar sekali lagi. Tim fight yang kemas daripada Foxura memastikan mereka mendapatkan neutral objektif satu demi satu. Kill juga satu demi satu mereka berjaya dapatkan. Untuk mereka pula yang mendahului dari segi ekonomi, yang kita lihatlah ekonomi 4,000 gol leading yang dimiliki oleh Foxura dengan turret bagian atas turut menjadi santapan mereka yang cukup lazat pada ketika ini, menyebabkan mereka menguasai hampir keseluruhan map. Bounty Junior terpaksa bertahan saja di bagian base milik mereka. Dan kita lihat itemization yang telah pun dipersiapkan oleh kedua-dua pasukan. Kedua-dua marksman pada waktu ini, Kai dan juga Poswan masing-masing telah pun melengkapkan 2 item. Tapi sekali ini pertarungan di bagian tengah. Downing Light dilepaskan, tidak mendapatkan sesiapa. Turret di bagian tengah yang akan cuba untuk didapatkan oleh Foxura pada ketika ini. Adakah akan berjaya mereka dapatkan? Nampaknya ya, berjaya mereka dapatkan. Superland NG terpaksa berundur, menerima damage cukup besar. Jinsight dirusuh pada waktu ini, terpaksa untuk berundur. Bounty Junior menerima tekanan yang cukup besar daripada Foxura yang pada waktu ini nampaknya bergerak menggunakan UBE stats berlima untuk bersama-sama memberikan tekanan. Tapi Zato di bagian bawah berjaya untuk mengiringi minion untuk sekurang-kurangnya mendapatkan 1 turret saya kira, tapi tidak, masih lagi berjaya berdiri utuh turret milik pasukan Foxura di bagian bawah. Dengan tekanan sudah pasti dirasai oleh Bounty Junior pada saat ini, mereka perlu bermain dengan lebih berhati-hati dengan Lord yang telah pun hidup. Lord yang pertama pada ketika ini, tetapi cukup sebenarnya jika mana-mana pasukan yang mendapatkannya sudah pasti ada kelebihan yang boleh mereka miliki. Jinsight cuba untuk mengejar Ikhwan, tapi hanya membiarkan saja Rafaela ini untuk berundur ke bagian belakang. Kedudukan daripada Zato cuba untuk menjadi sesuatu. Nizu dijumpai terlebih dahulu, didapatkan oleh Zato, tetapi Zato terpaksa untuk berundur kerana Nizu bukanlah target yang cukup lembut untuk beliau jatuhkan dengan segera. Dengan Lord telah dimulakan oleh Foxura. Sang naga hitam Black Dragon Form dibuka oleh Nizu, cuba untuk menghalau Jinsight dan Lord menjadi Lord yang percuma untuk Foxura. Bounty Junior sekali lagi kehilangan neutral objektif mereka, terpaksa untuk bertahan saja dengan Lord akan bergerak di bagian tengah. Foxura Esports mereka memanfaatkan segala map penguasaan yang mereka dapatkan pada ketika ini, dan Zato cuba untuk melakukan speed pushing di bagian bawah, dijumpai oleh Rip, terpaksa untuk berundur buat seketika. Kembali pasukan yang lain pula terpaksa bersiap sedia untuk mempertahankan base mereka untuk mendapatkan sekurang-kurangnya sebenarnya mengelakkan inhibitor turret daripada dijatuhkan oleh pasukan lawan. Jinsight cuba untuk mempertahankan auto turret milik mereka di bagian atas, tapi beliau dihadapi oleh 4 orang pemain, berjaya mendapatkan 1 kill sebentar tadi. Kai juga mendapatkan 1 turret. Dengan Lord masih lagi bergerak pada waktu ini, inhibitor turret akan menjadi tumpuan untuk Foxura Esports. Yujisu menerima damage cukup besar daripada Poswan, tetapi masih lagi mampu untuk berundur pada waktu ini. Dengan adanya wave lagi, inhibitor turret di bagian tengah ini sudah pasti akan menjadi tumpuan untuk Foxura Esports. Masuk di situ, Rip cuba untuk menggunakan heavy spin, tapi Superland NG adanya Netherrealm untuk menyelamatkan beliau daripada dijatuhkan. Foxura mereka masih lagi inginkan turret ini. Inhibitor turret bagian atas berjaya mereka dapatkan. Bounty Junior terpaksa untuk bertahan saja di dalam base milik mereka, walaupun di bagian tengah hampir berjaya mereka dapatkan. Tapi Zato memastikan minion wave management sebenarnya daripada pasukan Foxura berjaya untuk beliau patahkan bagi melengahkan sedikit sebanyak pergerakan daripada minion wave untuk mara menghancurkan turret mereka di bagian tengah. Tetapi kemenangan telah pun digapai sebentar tadi oleh Foxura, berjaya untuk mendapatkan neutral objektif mereka 1 demi 1 dengan terbuka sebenarnya pintu di bagian atas milik Bounty Junior. Dengan Lord sudah pasti akan menjadi tumpuan sekali lagi yang akan hidup lebih kurang 74 saat saja lagi. Dengan kita lihat itemization terlebih dahulu di antara kedua-dua pasukan, kita lihat EXP laner kedua-duanya masing-masing menyiapkan Hunter Strike, dan juga Zato sebenarnya menyiapkan Athena Shield terlebih dahulu untuk menyerap damage daripada Xavier. Tapi sekarang ini Jinsight terperangkap oleh heavy spin, masuk di situ walaupun adanya barrage yang dilepaskan. Yujisu mendapatkan kill sebentar tadi. Rip cuba untuk bergerak, tapi lihat kedudukan daripada Kai. Netherrealm berjaya untuk menyelamatkan nyawa oleh pasukan daripada Bounty Junior. Arix pula nyawa sangat rendah. Yujisu masih lagi tidak berputus asa. 1 Downing Light yang hampir mendapatkan pos 1 sebentar tadi, tetapi dengan adanya healing
yang berjaya untuk mendapatkan diri beliau. Hampir saja dijatuhkan CP sebenarnya nyawa tersebut, tapi sekarang ini Nizu dengan beraninya masuk ke bagian dalam. Ini bertaraf bagian tengah telah pun berjaya dijatuhkan. Foxura mereka nampaknya akan cuba untuk mendapatkan seberapa banyak mungkin ke semua ini turret. Telah pun mereka jatuhkan. Ikuan pula keseorangan pada waktu ini berani lagi masuk ke dalam base milik pasukan lawan untuk melakukan zoning sebenarnya. Tapi Zato cuba untuk melakukan clearance minion, tetapi beliau pun dikejar pada waktu ini. Zato keseorangan, beliau dikepung, sprint ini sudah pakai berjaya untuk mengelakkan skill tersebut. Tetapi sekarang ini masih lagi terselamat EXP laner milik Bounty Junior ini, walaupun hampir sebenarnya dikepung oleh 5 orang pemain daripada Foxura. Dengan Lord yang kedua telah pun hidup pada waktu ini. Inilah dia Luminous Lord yang kedua yang agak sedikit keras sebenarnya. Jika berjaya didapatkan, sudah pasti akan memberikan sedikit sebanyak kelebihan untuk Foxura Esports di dalam melakukan push, mungkin masa final push ataupun adakah kita dapat saksikan sebenarnya dengan adanya high ground defense daripada Bounty Junior dengan Ixia yang dimiliki oleh Pos One, boleh saja sebenarnya untuk mereka bertahan dengan lebih baik. Tetapi jika dengan kelebihan yang dimiliki sebenarnya daripada Foxura juga dengan adanya Ikuan yang menekan Rafaela yang boleh memberikan healing sedikit sebanyak kelebihan yang cukup besar kepada pasukan mereka. Zato masih lagi cuba untuk melakukan split pushing, dikejar oleh Nizu dan juga Rip pada ketika ini. Berjaya untuk melarikan diri kembali semula ke base. Rip masih lagi memastikan bahawa Zato masih lagi dalam penglihatan beliau. Rip dan Ikuan bersama dengan Nizu di bagian atas. Zato cuba untuk membersihkan minion, melambatkan pergerakan wave management daripada Foxura. Lord masih lagi hidup pada ketika ini. Rip masuk menekan heavy spin sebelum Nenji yang dicari, tapi minion Rash berjaya untuk dilepaskan untuk melengahkan sedikit sebanyak masa. Lord masih lagi masuk dengan adanya minion wave juga, tapi Red Barrage telah dibuka oleh Force One. Blind Dragon Form dibuka, Petrify terhadap 3 orang pemain. Nizu mendapatkan RX pada ketika ini. Double kill untuk Nizu, tetapi Kai memastikan bahawa Crystal akan menjadi milik pasukan mereka. Mata yang pertama untuk Foxura Esports di dalam Grand Final HSN 2023. Untuk Grand Final kita, mata yang pertama untuk Foxura, dan kita lihat MVP yang akan diberikan kepada Yujisu dengan KDA 2110 sebenarnya. Dan kita lihat data management daripada kedua pasukan. Yujisu yang sentiasa berada di bagian belakang untuk memberikan damage, boleh dikatakan memberikan sedikit sebanyak kesukaran untuk alih pasukan daripada Bounty Junior jika nyawa mereka sangat rendah, kerana sudah semestinya sniping daripada Dawning of Light tersebut boleh meragut nyawa mereka. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, game yang pertama untuk Grand Final ini.